Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita continue balik share our lesson untuk new topic, new chapter 4, chapter 4 dah, to network theorems. So for this topic, our target for this session just covered two sub topic, which is superposition theorem and source transformation. So ada dua teknik or dua approach yang kita akan review hari ini. So hopefully kalau tengok pada slide, nanti slide saya akan upload dekat outer lah. Okay, dalam slide you boleh go through dia punya definition. Kau tengok sini lah. Okay, kita tengok slide dulu. Okay, superposition theorem untuk first session ni saya akan pecahkan 3 sesi. So untuk sesi first ni saya just brief guna slide, dan second session saya akan guna saya punya special whiteboard untuk khas untuk superposition, and third session saya akan brief detail tentang source transformation pun dengan using my special whiteboard. Okay, dan untuk superposition theorem tu dia punya definition yang menyatakan bahawa voltage yang across ataupun current yang melalui pada satu elemen dalam satu circuit adalah sama dengan jumlah tambah bagi current, jumlah tambah current atau voltage pada satu elemen tu yang disebabkan oleh independent source, alone independent source. Contoh secara mudahnya, kalau dalam satu circuit tu ada dua source independent, two independent source, so kita akan buat perkiraan kaedah kita hanya just only one, satu saja source akan bertindak. Saya akan visual untuk memudahkan kefahaman semualah. Jangan risau, kita untuk the next session lebih nampak lah. Okay, ini dia punya methodology for this theorem, iaitu kita akan consider, macam saya kata dah, bila satu circuit ada two independent source, so kaedah kita kira dia untuk kita akan matikan atau kita akan switch off the second independent menggunakan satu kaedah. Kat sini kalau kita tengok, consider one independent source at a time while other independent source are turned off. So satu on, satu off. Tapi bukan macam ni nak offkan dia. Secara mudah kita akan back to the, kalau untuk switch off voltage source, kita akan make sure the V equal to 0. Mana kalau kita nak switch off current source, kita akan make sure IS2 ataupun I source equal to 0. Manakala dependent source, kita akan remain. Saya akan terangkan secara gambaran lebih detail lah pada next session. So ini example. So kita pergi pada kita punya whiteboard. Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk first sesi ni kita kenal dengan superposition theorem. Okay, seperti dalam slide, untuk superposition theorem, definition ni lah, the voltage across current atau voltage across atau current through bagi satu elemen dalam satu circuit adalah sama dengan jumlah the total voltage cross current the element due to each independent source acting alone. Kalau sini you pegang ayat independent source, maksud bila sebut independent source ada dua lah, sama ada voltage source ataupun current source, dan dia bertindak, maksud dia apa, hasil tambah. Mula-mula independent source 1 act, bertindak, lepas tu second independent source bertindak, so hasil tambah tu. Nak mudahkan faham, tengok contoh lah. Okay, next, macam mana kita nak buat kaedah superposition theorem. Okay, ni dia secara mudah yang saya dah ringkaskan, sebab dia bersandarkan pada independent source. Bila sebut independent source,
independent source macam ni lah. Untuk voltage source bulat, ada positive minus. Untuk current, independent current source ada error. Manakala ni adalah dependent source. Dependent source bentuk apa ni, alignment ni lah. Kalau positive minus untuk voltage source, kalau orang kata ada error adalah current source. Okey, untuk independent source bagi superposition theorem, untuk sebab dalam 1 liter, contoh 1 liter ada 2 independent source. So bila ada 2 independent source, kaedah ni dia first dia anggap dulu bahawa pada satu masa hanya satu independent source yang akan bertindak. So what the second independent source akan jadi kan. So ni dia punya kaedah ni lah. Okey, bagi voltage independent source, untuk kita voltage sama 0 B equal to 0 lah, sebab kita short circuit. Manakala current independent source, kita akan open circuit. Sebab apa? Sebab matlamat ni nak V kosong I kosong. Manakala dependent source, dia tetap kekal. Okay, ni contoh yang you boleh nampak macam mana kita nak buat. Sebab mungkin based on definition you tak dapat tangkap lagi. Okay, ni contoh example. Okay, dalam circuit ni kita ada 2 independent source, iaitu voltage independent source and current independent source. So untuk voltage 6 volt, untuk current 3 amp. Okay, for this circuit dia punya soalan adalah find the voltage drop at a 4 ohm. So macam mana nak find? So kalau kaedah the normal method yang dah belajar, mesh analysis atau nodal analysis, you buat loop ataupun you buat node lah. Okay, for this session ada kaedah lain yang kita boleh buat. Okay, first untuk kaedah superposition theorem ni, first tengok berapa banyak independent source. So, kita ada 2, 1, 2. So untuk soalan ni tak adalah independent source, hanya ada 2 independent source, iaitu 6 volt untuk voltage independent source dengan 3 amp untuk current independent source. So first, bila ada 2, so kita dah ada define lah, sebab dia nak cari voltage. So first kena cari voltage. That's the only voltage yang disebabkan oleh 6 volt. Berapa nilai voltage pada sini? Yang kedua adalah voltage yang bertindak, yang terhasil daripada 3 amp. So first kita buat proses satu lah. Sebab ada 2, so akan ada 2 parameter kat sini lah. Sebab daripada definition, it is the aggregate sum. Maksudnya jumlah tambah. Sini jumlah tambah ni. So jumlah, maksudnya voltage drop pada 4 ohm adalah sama dengan voltage drop yang disebabkan oleh 6 volt dengan voltage drop yang disebabkan oleh 3 amp. So V1 saya label untuk 6 volt, V2 adalah untuk 3 amp. Okay. First kita anggap just the only voltage dependent source saja yang acting, bertindak lah, iaitu 6 volt. Jadi 6 volt, what happened to the second independent source, iaitu current source? Ikut teorem yang saya dah ringkaskan ni, untuk voltage dia punya aim adalah nak kosongkan. Bila nak kosongkan, untuk voltage kena short lah. Sebab short, bila you ambil multimeter, you buat kat node A dengan node B ni memang kosong lah. Sebab apa? Tak ada beza. Sebab node A dengan node B adalah the same node. Sebab di tengah-tengah ni tak ada no any elements exist. Tak ada lah elemen yang wujud. Untuk current pula, sebab dia air kan, nak putuskan aliran air ni kena, orang kata, buka longkang tu atau pecah longkang tu kan. So air sama kosong. Sebab tu kita nak open circuit. So untuk first ni, sebab kita anggap only one independent source yang bertindak, iaitu 6 volt. So what happened to the 3 amp punya independent source?
So dia akan jadi open lah, sebab based on dia punya theorem. So dia akan terbuka. So bila terbuka lagi mudah perkiraan. So you lebih mudah just buat one loop saja, one loop I1 lah. So 6 volt sama dengan 8 I1 plus 4 I1. So dapatlah I1 equal to 0.5 M. So kita dapatlah V1 equal to VIR lah. Ni just the normal formula for V equal to IR. So 4 adalah 4 ohm, 0.5 adalah 1 I1. So dapatlah 2 volt. So ni adalah nilai voltage drop pada 4 ohm apabila 6 volt voltage di independent source bertindak. So 2 volt. Ni bukan final ni bukan voltage drop. Okay, second pula, apabila second independent source bertindak, iaitu acting iaitu 3 amp. So what will happen to the voltage independent source 6 volt? So dia akan short. So bila short, satu note lah. So saya ringkaskan bila short ni open, 8 amp ni parallel dengan 4. Okay, 4 So bila 4 kita faham lah. So 4 campur 8, secara mudahnya ni adalah parallel. Bila parallel ni kita punya calculation lah, itu 2.67 ohm. Itu 8 darab 4 over 8 plus 4. Ni dia normal lah. So bila you dapat VMN, sebab sekarang untuk VMM voltage drop pada 8 amp dengan 4 amp adalah sama. Sebab apa? Voltage adalah sama bila parallel kan. Bila parallel sama. So sebab tu VMN equal to V2. V2 adalah ni tadi lah, yang kita dah define kat sini. V2 V2 ni V1 untuk 6 volt X. Untuk V2 apabila 3 amp yang bertindak lah. So V2 equal to IR. So I dah sama dengan 3. Jangan dapat 3 sebab ni lah, sebab kita dah parallel kan. So 3 amp, so sama dengan 2.67. So dapatlah 8 volt. Okay, ini method yang you boleh guna lah. Ada method untuk circuit ni, kalau you nak buat pun boleh. Kalau macam ni, gimana, cuma leceh sikit lah. Untuk V2, takut you confused. Maksudnya ni first method. Second method pun boleh buat macam ni lah. V2 sama dengan kita buat current division theorem. Kita dah belajar kan current division theorem. Sorry, ni bukan I2, bukan V2, I2 I 4 ohm sama dengan 8 plus 4 times 3 amp. Ini second part lah yang you boleh buat. So you akan dapat you punya jawapan. Ini 8 tambah 4 12, 8 dapat 3 24. So 2 lah, sin 2 amp. So bila tu 2 amp, 2 darab 4. So voltage drop V2 pada 4 ohm. Ingat 4 ohm kita cari 4 ohm sama dengan 2 amp darab 4 ohm. So sama lah, dapat juga 8 volt. Sama kan. So V2 8 volt. Ini second option lah you boleh buat. Macam ni saya combine dulu, 8 dengan 4 saya parallel dulu, dapat equation. So saya terus darab lah. So saya guna I source 3. Macam ni saya buat current division. So saya ambil nilai current kat sini. Saya ambil current kat sini. Ni I 4 ohm ni kat sini.
So tak ada masalah. Ini based on current division. Ini saya buat parallel. Saya parallelkan dulu. Saya guna terus current ni sebagai dia punya nilai. So dapat jawapan 8 volt. So what the final output kita? So voltage drop 4 ohm. Ini based on kita punya definition adalah total of sum of the voltage across current through the elements due to each independent coil. Ini untuk first independent source iaitu 6 volt. Kita dapat tadi berapa? 2 volt. Manakala untuk second source iaitu 3M kita dapat 8. Tu dapat jawapan 10 volt. Tu untuk sesi kali ni lah. Hopefully you faham. Sebab kita banyak teorem lagi. Kita dah belajar nodal, kita belajar genesis, ni superposition. So the next adalah source transformation. Okay, kita dah discuss pasal superposition theorem. So the next subtopic adalah source transformation theorem. Okay, ni lebih simple compare to the superposition theorem sebab lagi mudah yang nampak. Sebab tadi still ada matematik sikit, tapi for the next method ini dia approach tu lebih mudah dan sebab dia visuals dia circuit tu lebih nampak. So dia punya teori ataupun dia punya approach nama pun source transformation. So bila sebut source transformation, in the process of replacing a voltage source in a series with a resistor by a current source IS in parallel with a resistor. Dia kata data yang belah kiri itu VS connected to R in series, kita boleh tukarkan atau dia punya circuit equivalent to the IS. Okay, IS dengan connected to the same RR, same value RR in parallel. Maksud dia kita boleh tukar. Dan dia all vice versa. Maksud dia kalau ada IS connected to the parallel R, kita boleh tukar ke sebelah kanan. Kita akan tukar ke sebelah kiri. So dari belah kiri boleh tukar ke kanan, dan dari belah kanan boleh tukar kiri. Yang penting dia punya rumus mudah aja. Contoh kalau VS ada nilai VS, R pun ada nilai R, jadi kita tukar pada belah kanan punya circuit, nilai R still remain. Yang berubah hanya nilai IS. Nak dapat IS macam mana? Kita back to the basic formula, iaitu V equal to IR. So IS equal to VS over R. So VS tadi dah diberi dalam circuit. So secara mudahnya saya akan visualize lah pada next session yang lebih detail dekat whiteboard. Okay, stay tune. Okay, untuk second session ni kita kenal dengan satu teorem lain, iaitu source transformation. Okay, ingat apa-apa kaedah pun yang penting aim kita adalah nak memudahkan. So you jangan pentinglah banyak-banyak. You faham basic, sebenarnya dia tak banyak lari pun dari setiap teorem ke setiap teorem. Okay, what the definition for source transformation? The process of replacing. They replace voltage source VS in series with a resistor dengan a current source IS in parallel a resistor, or vice versa. Maksud dia, contoh ni kita punya circuit dengan ni voltage source VS in series with a resistor. Ni resistor kita, dia bersama secara siri. Kita boleh tukarkan dengan node yang sama AB ni kepada current source IS in the parallel. Kita parallel R. So nilai R tak berubah. Ingat nilai R maintain. So pada node yang sama, yang berubah hanya tadi contoh kalau 3 volt akan jadi V over R lah. V over R lah. Okay, ni contoh lah. Apa-apa teorem lagi mudah melibatkan calculation. Kita nak tengok contoh yang ada dalam kita punya nota. So ni contoh kita ada 2 independent source, iaitu 3M and 12 volt. Dan soalan minta cari voltage drop VO atau output pada 8 ohm. 8 ohm So saya terus labeling AB dengan CD lah. Ni note saya AB, CD, supaya you all nampak lah bagaimana step ni berlangsung. Okay, first kita buat ini current independent current source
yang dia sambung secara parallel to the R. Yang ni adalah voltage independent source yang disambung series to 3M. So first kita tengok kat sini ya. Okey, daripada first step kita tukar 3M dengan 4 ohm dengan daripada sini ke sini. Yang untuk ni lah, sebab ni current. So ni lah current. So daripada sini ke sini. Kita nak tukar daripada current kepada voltage source. So saya dah buat 3 darab 4, 12. So ni 12 volt. Okey, arah anak panah current adalah ke bawah. So positif kena ke bawah lah. Dan 4 ohm maintain 4 ohm. Ingat ni node ni dia new circuit untuk node the same node A dengan B ni lah. Tadi AB saya kat sini 3M 4 ohm. Sekarang AB saya jadi 12 volt dengan 4M. Hopefully you all faham lah. Okay, next untuk node CD pula kita ada ni. So tadi daripada sini ke sini. Sekarang daripada sini ke sini pula. Sekarang dah viral kan. Sini ke sana, ke sini ke sana. So hopefully you apa ni, ingat lah. Kita punya kelas ni memang time PKP kan. Okay, next untuk node C ke D ni, kita tukar pula 12 volt 3M ni kepada untuk macam ni. So apa saya buat, the same node C D ni. So saya tukar 12 bahagi 3 dapat 4. So ni positif negatif, sebab tu arah dia ke atas. So ni 4M, dia punya nilai resistor adalah maintain 3 ohm. So CD. So ni our new circuit lah. Dia kita transform 1, 2. Kita transform. Sebab tu nama pun source transformation kan. Kita transform. So sekarang kita punya circuit baru kita. So kalau perasan untuk circuit baru kita ni 8M kat sini, 3M kat sini. Ingat kita punya voltage Vout dekat 8M. Okey, sekarang kalau perasan 4M dengan 2M ni adalah series. Just nak ringkaskan. So saya buat kotak ni supaya orang nampak. Fokus pada kotak ni dulu. Okey, 12 volt. Maintain kan. Okey, 4 dengan 2 adalah series. So kita tambah macam biasa lah. Iaitu 6 ohm. Tambah macam biasa. So dapatlah 6 ohm. Sekarang dia new circuit untuk node M dengan N. Jadi macam ni lah pula. Maksud dia 12 volt maintain. So kita punya resistor jadi 6 ohm. So untuk node M dengan N ni dah berubah. Daripada yang agak complicated sikit, kita ringkaskan. Jadi 12 volt dengan 6M. Okay, next. Untuk node yang sama, MN ni. Nampak? Ni 1, 2. Tu ringkaskan lagi. 2, 3. Kita tukar sini, sini balik. So ini kita boleh tukar daripada sini ke sini. So arah dia ke bawah. So 12 bagi 6 dapatlah 2M. So dia punya R maintain. So ni adalah new circuit pada node M dengan N. Iaitu ni 2M. Ni adalah ni maintain lah 6. Ni 2M adalah 6 ohm. Yang ni kita tak ubah lagi tak ubah. So kalau based on the new circuit ni, kita nampak lah semuanya dia dah jadi parallel. Dan kita ada 2 independent current source. Betul Satu 4M, satu 2M. Okay, arah dia terbalik. Dan pada circuit ni you perasan node C dengan M adalah sama. Node M dengan node C sama. Sebab tak ada no any element or exist between of this node M dengan C ni. Sebab tu kita anggap node M dengan C dia sama. The same thing for the node N and node D. Sebab tak ada apa-apa node, tak ada apa-apa elemen yang wujud. So sebab tu node N adalah betul node D. So saya tulis balik. So saya susun balik 4N tadi kat ujung, saya bawa ke sini. Tak ada masalah you nak transfer. Yang penting you ubah tu masih dalam node yang sama. Sebab tu saya 4M ni saya tarik ke sini. So 638 maintain lah. So ingat pada node yang sama arah dia bertentangan. So kita boleh ringkaskan arah ni 4M ni 2M.
So 4 tolak 2, 2M. Dan kita fokus V0 kita kat 8 ohm ni. So 6 dengan 3 ni saya parallelkan siap-siap, dapatlah 2 ohm. 2 ohm So bila macam tu, ni jenis circuit kita yang paling ringkas lah. So 4 tolak 2, 2M. Sebab ni same node, sebab tu kita ringkaskan 4 tolak 2, 2M. Dan 6 dengan 3 ni hanya dapat 2, 2M. So dapatlah 2M for current independent source, 2M, 2 ohm hasil kita dah ringkaskan dengan dan the last adalah kita punya elemen, komponen yang kita nak cari tu V out pada 8M. So kita guna current definition theorem. So I2 equal to, kita ambil rintangan ni 2 bahagi 2 tambah 8 times current source 2M. So dapat jawapan 0.4. So ni 0.4M ni adalah, so the last kita punya voltage adalah V out sama dengan 8 kita punya R darab 0.4M. So dapatlah total 3.2 volt. Okay, nampak ni lagi ringkas lah. Kalau nampak kaedah ni start daripada sini ke sini ke sini ke sini dan tu ke sini, semuanya based on visual saja. Nampak kita ringkaskan part by part sampailah the last part saja yang kita libatkan calculation sikit. So lagi mudah lah. Sebab kalau sebelum ni, kalau Nash dengan nodal analysis, you terus find out ataupun you simplify the current based on calculation, only, ataupun kita guna matrix. Keduanya adalah menggunakan calculation. So macam ni nampak based on visual lah, dia ringkaskan daripada circuit ke circuit. So you all lebih nampak, lebih mudah. Itu untuk second part kita lah, untuk source transformation. So hopefully you all get something untuk kedua teorem, iaitu superposition theorem yang tadi, dan the second part adalah source transformation theorem. Sebab kedua-duanya akan relate dengan the next subtopik kita, iaitu Thevenin theorem dengan Norton. Itu pun tak masalah. InsyaAllah ringkas, apa-apa mungkin boleh kita boleh discuss lah dalam kita punya grup WhatsApp, supaya you all semua tak tertinggal lah. Sebab dalam kelas ni saya nak tanya direct pun tak boleh lah. Apa-apa nak PM pun tak masalah untuk sebarang pertanyaan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.